Nama saya Kawiraj Analalaki Munyandi. Nombor metrik saya JG/11420/20. Hari ini saya membentangkan tentang syarikat Teleperformance. Bahagian pengenalan. Pengurus sumber manusia berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi pekerja untuk melaksanakan tugas dengan lebih bijak dan menyediakan sokongan serta peluang perkembangan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pengurusan sumber manusia di dalam organisasi menyumbangkan untuk membangun budaya organisasi yang positif di mana pekerja merasa dihargai. Selain itu, etika di tempat kerja merujuk kepada prinsip betul atau salah yang mengawal tingkah laku pekerja seorang individu atau kumpulan. Masalah seperti dinyatakan akan merosakkan reputasi dan produktiviti organisasi di tempat kerja serta mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Pengurus sumber manusia perlu berkomunikasi secara aktif dengan pekerja untuk menangani masalah yang ditimbul. Sumber manusia perlu mengembangkan tanggungjawab mereka sebagai orang utama kepada pekerja dalam organisasi. Dalam kajian ini, kami akan mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam bidang sumber manusia seperti pilih kasih, memaksa pekerja untuk mengikut peraturan OSHA, amalan gaji yang tidak bersistematik atau beretika dan diskriminasi terhadap pekerja di Teleperformance, serta mencari penyelesaian yang aktif untuk mengatasi masalah ini. Teleperformance bermula pada tahun 1978 di Perancis dan lebih daripada 300 tapak beroperasi di seluruh dunia. Lebih daripada 10,000 pekerja dan 256,000 ahli berkaitan Teleperformance bekerja seluruh dunia. Teleperformance menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk pengurusan perhubungan pelanggan, otomasi digital dan kecerdasan buatan AI, analisis data lanjutan, fungsi belakang pejabat, penyelesaian awam, model pekerjaan jauh, kepercayaan dan keselamatan dalam talian, perkhidmatan penterjemahan dan penempatan, pengambilan digital, privasi data dan reka bentuk pemikiran. Pada tahun 2017, Teleperformance beroperasi di Pulau Pinang, Malaysia dengan lebih daripada 18 pelanggan. Sebagai syarikat beroperasi perniagaan luar pertama di Pulau Pinang, mereka telah menubuh 2 tapak dengan 3,400 pekerja. Kelebihan Teleperformance adalah membantu pelanggan dengan kecekapan, kepuasan pelanggan dan pertumbuhan dan lanskap perniagaan yang kompetitif. Teleperformance membina hubungan yang bermakna dalam pasaran digital yang kembang dan memberi perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan. Akhir sekali, pada tahun 2023, Teleperformance menerima anugerah syarikat terbaik untuk kerja Fortune 100 dan anugerah Bronze Steve for Innovation di Customer Service. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya adalah Karni Anabang Pambobin dan nombor metrik saya adalah JG/11633/20. Saya akan membentangkan mengenai amalan gaji yang tidak beretika di Jabatan Sumber Manusia, khususnya di Teleperformance Malaysia. Iaitu amalan gaji yang tidak beretika boleh merangkumi pampasan yang tidak adil, pengurangan gaji yang tidak dijelaskan, dan menahan faedah yang sepatutnya. Sebagai contohnya, seorang pekerja Teleperformance Malaysia sedang menghadapi perbezaan antara jumlah gaji yang dicatatkan dalam slip gaji dan jumlah sebenarnya yang dimasukkan dalam akaun banknya. Selain itu, terdapat potongan yang tidak dapat dijelaskan dari slip gaji menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Jabatan Sumber Manusia Teleperformance Malaysia untuk menangani masalah seperti ini adalah dengan menjalankan penyiasatan menyeluruh untuk mengekalkan punca perbezaan
gaji dan potongan yang tidak dijelaskan. Selain itu, perlu mempunyai komunikasi secara terbuka dengan pekerja, menyatakan sebab-sebab perbezaan dan merangka plan penyelesaian. Tindakan segera perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini, termasuklah mengembalikan gaji yang tidak dibayar atau jumlah yang dipotong secara tidak betul kepada pekerja tersebut. Seterusnya, perlu dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem pengajian dan prosedur untuk mencegah masalah seperti ini berulang. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, HR Teleperformance Malaysia dapat memastikan pampasan yang adil, meningkatkan kepercayaan pekerja dan memperkuatkan reputasi syarikat. Setakat ini sahaja penutupan saya. Terima kasih kerana mendengar. Salam sejahtera, nama saya Bernice Ana Perempuan Arkisami, metrik ID saya ialah JG/11375/20. Isu yang saya mengambil adalah amalan diskriminasi dalam sumber manusia. Diskriminasi di tempat kerja berlaku apabila seseorang atau sekumpulan orang dilayan secara tidak adil atau tidak sama rata kerana ciri-ciri tertentu seperti bangsa, etnik, identiti jantina, umur, ketidakupayaan, orientasi seksual, kepercayaan agama atau asal negara. Terdapat dua isu diskriminasi yang berlaku di Teleperformance Malaysia, iaitu yang pertama, pengambilan pekerja berat sebelah. Berat sebelah berterusan disebabkan oleh kecenderungan manusia yang wujud, stereotip masyarakat dan budaya organisasi yang mengekalkan amalan diskriminasi yang menjejaskan prestasi dan inovasi organisasi dengan menyekat pelbagai perspektif dan bakat. Cadangan yang boleh diberikan adalah Jabatan Sumber Manusia perlu bertanggungjawab untuk menangani isu-isu dengan mengambil latihan kesedaran untuk mengadakan proses temu duga piawai dengan bertanya kepada calon-calon soalan yang ditakrifkan sama, membolehkan majikan memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang mempunyai kesan langsung ke atas prestasi. Yang kedua ialah diskriminasi pampasan yang tidak sama rata. Pekerja tertentu dibayar kurang daripada rakan sejawatan mereka. Walaupun mereka mempunyai tahap pengalaman dan kelayakan yang sama, pekerja merasakan bahawa mereka dilayan secara tidak adil, mungkin menjadi hilang motivasi dan terlepas yang boleh menyebabkan penurunan dalam produktiviti dan kualiti kerja. Cadangan yang boleh diberi adalah HR perlu melaksanakan amalan pampasan yang adil dan telus, seperti menjalankan audit gaji tetap untuk memastikan pekerja dibayar secara adil berdasarkan kelayakan dan pengalaman mereka. Menyediakan latihan dan pendidikan untuk pengurus dan pekerja mengenai sensitiviti budaya dan kepentingan di tempat kerja. Terima kasih. Nama saya Sylvie, anak perempuan Puanan. Kad matrik nombor saya adalah 11602/20. Isu yang saya telah dikaji untuk amalan tidak beretika dalam Jabatan Sumber Manusia Teleperformance Malaysia adalah amalan favoritism dan amalan pentadbiran keselamatan dan kesihatan, iaitu OSHA. Amalan favoritism. Favoritism bermaksud pilih kasih atau kegemaran seseorang individu. Di dalam Jabatan Sumber Manusia Teleperformance Malaysia, berlaku amalan favoritism ini semasa pembagian tugas, kenaikan pangkat dan gaji kepada pekerjanya. Di Jabatan Sumber Manusia, pembagian tugas kepada staf kegemaran tanpa mengira kebolehan dan prestasi mereka. Cadangan untuk mengatasi amalan favoritism yang tidak beretika ini adalah mengukuhkan polisi pekerjaan dan memberi borang penilaian kepada setiap pegawai atasan untuk menilai pekerjanya. Ia boleh mengidentifikasikan pekerja yang bagus kebolehan. Seterusnya, amalan pentadbiran keselamatan dan kesihatan, iaitu OSHA. Di Jabatan Sumber Manusia, fokus kepada kesihatan mental sebab
kebanyakan pekerja berhenti kerja disebabkan tekanan kerja dan beban. Semasa mengalirkan pekerjaan, kita kena mengenal pasti kebolehan pekerja itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jabatan Sumber Manusia harus mengamalkan program penyelarasan pekerjaan dan keseimbangan kehidupan kepada setiap individu yang bekerja di Teleperformance Malaysia. Di Jabatan Sumber Manusia, kebanyakan pekerja berhenti kerja disebabkan tekanan dan stres kerja. Sebagai langkahnya, kita mengadakan atau mengamalkan polisi kerja seperti kerja jarak jauh, fleksibel kerjaan dan kerja di rumah yang itu dapat mengurangkan tekanan stres pekerja tersebut. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Mishyata Naidu, anak perempuan Padmanathan dan nombor matrik saya ialah JG/11443/20. Hari ini, saya akan bentangkan tentang kesimpulan. Secara kesimpulan adalah jelas bahawa pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dalam Teleperformance Malaysia. Di samping itu, pengurusan sumber manusia juga bertanggungjawab untuk membangun serta menjaga hubungan yang positif antara pengurus dan pekerja di Teleperformance Malaysia. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif, Teleperformance Malaysia dapat menghalang amalan tidak beretika dalam pengiraan gaji, diskriminasi dan favoritism. Lebih-lebih lagi, kepatuhan terhadap peraturan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih dikenali sebagai OSHA adalah keutamaan yang tidak boleh dipertikaikan. Dalam menangani isu favoritism, diskriminasi dan ketidaksempurnaan dalam pengiraan gaji adalah penting bagi Teleperformance Malaysia untuk mengamalkan pendekatan yang berlandaskan keadilan dan kesaksamaan. Selain daripada itu, pendekatan proaktif seperti latihan kesedaraan dan pemantauan berterusan perlu diadakan untuk memastikan kebudayaan kerja yang inklusif dan menggalakkan kesetiaan kepada nilai-nilai di Teleperformance Malaysia. Dengan memperkuat komitmen kepada prinsip-prinsip ini, Teleperformance Malaysia dapat membina persekitaran yang adil, merangsang kecemerlangan dan mengukuhkan kepercayaan dan pengurusan sumber manusia. Dengan pendekatan yang bersepadu dan proaktif, pengurusan sumber manusia di Teleperformance dapat memainkan peranan penting dalam membangun budaya organisasi yang berasaskan nilai, beretika dan mengutamakan kebajikan pekerja. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan dan produktiviti pekerja, tetapi juga akan memupuk reputasi Teleperformance Malaysia yang kukuh di kalangan pelanggan dan komuniti perniagaan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.